Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Di samping itu juga kita dapat sama-sama beriktikaf sementara menanti waktu Jumaat. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama melihat apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Allah maklum kepada kita, tuan-tuan, sesungguhnya aku telah menghantar kepada setiap umat rasul untuk mengajak kita beribadah dan menyembah Allah Azza wa Jalla, seterusnya menjauhi segala taghut. Bila kita lihat kepada ayat ini, ada dua benda yang ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila ada rasul, pertama dia nak tekankan kepada betapa pentingnya akidah. Yang kedua, betapa pentingnya syariat Islam. Dan kita tidak boleh menganggap bahawa tak apa, akidah tu anak-anak kita okey. Sebab zaman dah berubah. Sekarang ni kita tengok dengan teknologi moden, anak-anak boleh melihat dan membaca menerusi laman sosial. Kemudian boleh tengok pula video-video yang disampaikan oleh pemikir-pemikir luar antarabangsa. Dan pemikir luar antarabangsa ni sudah pasti ada yang okey, ada yang tak okey. Dekat sini yang kita nak sama-sama faham dan kita nak kena tahu bahawa betapa pentingnya didikan agama kepada anak-anak kita. Dulu anak-anak kita tak tahu apa itu free thinker. Anak-anak muda tak tahu apa itu free thinker. Free thinker ni dia tak kisah, tak penting agama tu. Yang penting aku hidup ada duit. Tu dia. Dulu anak-anak kita tak tahu apa yang dimaksudkan dengan liberal. Sekarang dah ada dah pemikiran yang kata alah tak ada masalah, agama tu yang penting semayang, agama tu yang penting kita puasa bulan Ramadan. Tu bulan Ramadan ramai orang datang masjid sebab masjid tu hidup bulan Ramadan. Tu pun 10 akhir Ramadan. Lepas tu dah makin berkurangan. Jadi begitulah juga tuan-tuan dan puan, kita kena faham bahawa perkara ini perlu dilihat bersama agar kita tahu betapa pentingnya akidah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, syariat. Ini terbaru apabila kecoh pula khutbah Jumaat dibuat oleh seorang perempuan. Pun ni semua geng-geng Aminah Wadud dululah ni. Bagi mereka dia kata, kenapa tak boleh? What is the reason? Reason ni kenapa? Kenapa orang perempuan tak boleh jadi khatib sedangkan orang perempuan boleh jadi Perdana Menteri? Dia ke situ pula pergi dia. Dia panggil dah terbuka. Dia panggil liberal. Dia fikir apa yang Islam cakap ni perlu dinilai balik. Tu bahayalah. Dia panggil mentafsirkan Al-Quran tu dengan pemikiran dia. Nah, sekarang ni pula ada pula yang kata sekarang ni kita ni kalau boleh kita balik pada Quran je lah. Baca Quran je, faham Quran je, jangan duk pening-pening kepala. Kenapa? Hadis ni ada sikit benda yang kita kena fikir balik lah, dia kata.
Sebab yang sampaikan hadis kepada kita ni sahabat-sahabat. Lepas tu mungkin berlaku kesilapan. Sudah. Ini dah bahaya. Kalau dah ada pemikiran macam ni, saya risau satu hari nanti orang akan pertikaian ni Quran pula ni. Ni Quran. Orang akan pertikaian pula Quran ni. Sekarang ni orang pertikaian hadis tu, okey. Mungkin ada benda yang mengelirukan. Mungkin ada sahabat tersilap. Mungkin ada sahabat yang salah, yang menipu, nauzubillah lah kan. Mungkin ada ulama hadis yang tersilap. Sama juga macam Quran. Quran ni masa sampai turun pada Nabi SAW, ada dia panggil kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu. Masa tulis tu tuan-tuan, tak ada baris. Ni sekarang ni kita tengok alhamdulillah ada baris. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Surah Ibrahim. Semua dah ada baris. Zaman Nabi tak ada baris. Bila Nabi meninggal, Nabi ni pula bila sahabat tulis, taklah dia akan baca depan Nabi. So Nabi tahu, okey, ni ayat ni betul. Jadi semua sahabat-sahabat tulis, yang tulis tu simpan masing-masing dekat rumah masing-masing. Ada yang dekat pejabat, dekat gedung mereka, ada yang dekat rumah, ada dekat ladang. Dia orang simpan. Yang hafal-hafal. Kemudian bila Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat Nabi dah mula dah berterabur. Ramai pula hafazul Quran meninggal dunia. Bila hafaz, penghafal Quran mati meninggal dunia, ada yang kena bunuh, maka Abu Bakar dicadangkan untuk mengumpulkan apa nama? Al-Quran. Masahif. Ni bukan masahif, dia bukan, dia panggil ayat-ayat yang ditulis tu semua kumpul sekali. Arahan khalifah. Masa itulah baru sampai semua, orang kata apa? Pakat kumpul lah dekat Abu Bakar. Bila kumpul kat Abu Bakar tak sempat. Tak sempat nak apa tau? Tak sempat nak Allah Muhammad nak kumpul jadi macam ni. Bila dia kumpul? Kumpul zaman Osman. Zaman Umar tak sempat, sebab Umar ni buka negara. Dia kembangkan Islam sampai ke Konstantinopel. Meninggal Umar. Zaman Osman sampai dah mula dah ramai dah orang baca tak tahu dah berterabur dah bacanya. Osman kata kita kena kumpul ma bainas duffatainil mushaf, kena letak di antara macam ni. Jadi itu yang nama dia Mushaf Osmani. Dia kumpul, alhamdulillah. Bila tu kumpul ni tak ada baris lagi masa tu. Tak ada baris. Sampai zaman Ali. Tengok usaha sahabat-sahabat tu. Sampai zaman Ali, datang Abdul Aswad Ad-Duwali dan juga sahabat yang lain. Dia kata kami dengar orang dah baca berterabur dah. Masa tu dah ada gang room, dah masuk Parsi, dah masuk apa semua. Penghafal Quran ni ramai, pembaca Quran pun ramai, tetapi ada yang bukan Arab. Kan zaman Umar dah buka kan. Jadi ada yang bukan Arab baca dah berterabur dah. Bagi atas bertukar bawah, bawah naik atas. Ini tak boleh jadi ni. Jadi Ali bin Abi Talib arahkan Abdul Aswad Ad-Duwali, tolong bariskan. Tuan-tuan, kalau nak ikutkan baris dan apa semua ni, kalau dia orang nak tipu, dia boleh tipu, tapi insya-Allah tidak, sebab dia berlaku secara tawatur. Allah jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan Quran, aku jaga. Jadi macam mana ada orang boleh kata kita hadis tu kita wakaf, tawakuf. Tak, Quran dan hadis kena seiring. Cuma hadis tu ada yang darajat dia. Ada yang tawatur, ada yang sahih, ada yang hasan. Hasan pun ada dua, hasan li ghairi, hasan li zati. Kemudian ada dhaif. Dhaif pula boleh jadi hasan. Oh, dia banyak lagi cerita. Jadi tak boleh kita mudah-mudah orang awam ni terus ambil macam tu. Sebab ada dah baru ni orang awam jumpa saya, dia kata saya tak percaya mana hadis ni ustaz. Hadis ni mungkin silap. Oh yo. Dia orang awam dia bukan ustaz. Kalau ustaz saya tak kisah, sebab ustaz ni dia tahu hadis yang ni ni hadis dhaif, ni maudhu, ni dhaif yang kuat, yang ni hasan, hasan li zati, hasan li ghairi. Kita tahu sebab dia tahu hukum. Tapi orang awam tiba-tiba datang, saya tak boleh percaya hadis, memang saya kurang percaya. Sudah, itu cukup bahaya. Ini dipanggil golongan anti hadis pun ada, golongan yang free thinker pun ada, golongan liberal pun ada, macam-macam orang awam begini.
Itu yang akhirnya bila dilarang untuk tukar jantina, mereka ambil keputusan tukar agama. Dia kata tak terikat dengan Islam. Kami bukan agama Islam lagi. Dah tukar dia Kristian. Tengok, dengan bangga dalam laman sosial. Ini masalah dia. Kenapa tuan-tuan dan puan? Pentingnya akidah. Bila Allah turunkan Nabi Muhammad untuk menjaga akidah dan syariat, pertama, tu'til fard itmi'nan war ridha. Sebab bila kita ada akidah, anak-anak ada akidah, kita lebih tenang. Tu dia kata sini, yamtadu sahibul aqidah as-salimah binailihi atmi'nan was sakinah fi hayatih. Bila kita ada keimanan, pergilah mana-mana pun tuan-tuan, Allah akan jaga kita. Anak kita pergi ke UK, pergi ke Perancis, pergi ke Ireland, belajar, mak bapak tak ada, jabatan agama Islam tak ada, tapi kenapa dia orang boleh jaga agama? Sebab mereka ada iman. Dia orang ada iman. Duduk serumah, ada anak angkat saya, duduk serumah dengan orang putih dekat London. Dia duduk kat UC London, dia sewa dekat dengan tu, ada rumah macam ni, ada beberapa bilik, ada 3-4 bilik. Dia ambil satu bilik, yang lain bilik, tengah-tengah ruang tamu kongsi, dapur kongsi, bilik air kongsi. Sabtu malam mabuk, berzina dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Tak boleh buat apa. Dia masuk bilik, letak apa nama lagu nasyid, Astaghfirullah, lagu Hafiz Hamidun. Kat luar tu bukan macam bunyi. Nampak tak? Tapi kenapa dia tak terlibat? Dia kata, ustaz, saya masih ada iman. Tengok. Tu penting akidah. Tapi orang tak nampak. Orang kata, tak apa, kita boleh jaga. Nak jaga tu bukan senang. Apabila dia berseorangan, dia nampak bahawa perbuatan dia ni kalau dia buat, dia akan membawa kepada laknat Allah Azza wa Jalla. Itu ibadat. Itu akidah. Yang kedua, turabbil fard ala ithar al-akharin wal bu'di anil ananiyah. Apabila kita ada akidah, ibadat, iman kita kuat, kata ulama, dia akan mengajar kita al-bu'du anil ananiyah, dijauhkan kita daripada apa? Sifat aku. Akidah ni dia ajar kita untuk bersatu padu. Dia tak boleh nak hidup berseorangan. Dia takkan hidup seorang-seorang, dia akan hidup berjemaah. Tu dia keluarkan kita daripada sifat ananiyah, dan kita akan ada perasaan kepada orang lain. Itu akidah. Sebab bila kita meninggal, akan ada orang jaga, akan tolong jaga kita. Kenapa jenazah kita dijaga? Kenapa jenazah kita itu diuruskan bersama? Sebab apa? Itu adalah satu tanggungjawab. Fardu kifayah, fardu ain. Itu tanggungjawab. Nampak? Dia ada perasaan. Contoh, masa masjid tutup, semua orang bising. Kenapa tutup bising? Tak boleh sembahyang Jumaat sebab dia menganggap bahawa sembahyang Jumaat itu fardu ain. Bila tutup, macam mana kami tak sedar hati ni? Tengok. Dia ada perasaan. Itu akidah. Yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, azan belum? Tasna'u fardan hurran thabitan alal haq. Bila kita ada akidah, kita akan berjalan atas muka bumi ini dengan keyakinan bahawa kita tak takut kecuali Allah Azza wa Jalla. Tu yang bila kita ada iman, dia tak takut dengan apa yang manusia nak buat. Dia takut. Dia tak takut apa yang manusia nak buat dekat dia. Sebab dia tahu Allah pemberi rezeki. Tengok, pemimpin, dia tak perlu takut dengan kejatuhan. Dia jaga Allah je. Pokoknya saya jumpa seorang pemimpin, menteri, dia kata, tak apa ustaz, saya tak takut selain saya tak takut dengan ujian manusia. Yang saya takut ujian Allah Azza wa Jalla. Tu maksudnya lagi bagus. Dia kena ada perasaan tu. Kalau dia fikir orang nak jatuhkan dia, memang habis kan. Sebab orang yang ada agama, orang ada akidah, dia tak takut illallah. Tu yang kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu.
Takut apa ni? Pemimpin, ulama. Nak takut apa? Cakap je lah. Cakap dengan akhlak. Bukan nak tegur pemimpin buat salah, terus maki hamun. Tak. Nabi tak ajar maki hamun. Nabi ajar tegur dengan akhlak. Cakap. Pemimpin semayang malam, cukup. Pemimpin tak semayang ke apa tu, itu yang penting kita sampaikan. Cakap. Sebab apa? Jangan risau. Sebab Allah ada. Itulah orang yang takut pada Allah. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Siapa yang takut Allah dan percayalah kata Allah, kamu akan bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok, cukup cantik. Ini bagi orang yang ada akidah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kenapa pentingnya akidah? 3 benda tadilah. Pertama, dia mengajar kita untuk hidup dalam keadaan redha dan tenang, kerana kita tahu Allah ada dengan kita selalu. Nombor 2, dia mengajar kita jauh daripada sifat ananiyah, sifat sombong, takbur, sebab Allah ada. Dia nak sombong apa? Allah lah maha hebat. Kalau dia kata dia sombong, dia nak sombong atas muka bumi, Allah lagi sombong kat dia bila di akhirat kelak. Tu. Tapi kalau kamu sayang Allah, kamu jaga Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lebih penyayang daripada kamu kat dunia ni. Tu sifat tu kena tengok, sifat tu kena faham, sifat 20, kena faham nama-nama sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, dia mengajar kita juga untuk sentiasa menjaga Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara, tak takut kecuali Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara, insya-Allah. Semoga Allah Taala merahmati kita, semoga Allah pelihara kita, semoga Allah jaga kita daripada segala perkara-perkara yang boleh menjatuhkan keimanan kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibat da'wat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.